Dalam sejarah dunia ini tidak pernah kekeringan sejarah akan sifat dahaga manusia dalam mencari Tuhan. Pelbagai agama wujud di dunia ini seperti Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristian, Zoroaster, Taoism, Shinto, Asatru, Rastafarian, Mandarin, Animisme, Shamanism dan ribuan kepercayaan lain lagi. Kesemuanya mempercayai bahawa wujudnya Tuhan ataupun satu kuasa yang menjadikan alam ini. Dan di dalam setiap kepercayaan itu akan memiliki ritual untuk menyembahnya. Persoalannya, mengapa manusia ini mahu menyembah Tuhan? Bermula sejak dari zaman awal, tamadun manusia sudah ada rumah ibadat yang dibina untuk memuja Tuhan. Antara peninggalan tertua adalah kuil Göbekli Tepe yang dianggarkan lebih dari 12,000 tahun usianya. Selain itu juga, pada zaman tamadun Mesopotamia, manusia pada waktu itu sudah ada ziggurat untuk menyembah dewa-dewi seperti Dewa Enlil, Marduk dan Anunnaki. Dengan kata lain, tidak ada puak atau manusia dalam sepanjang sejarah dunia ini, walau mundur sekalipun mereka atau tingginya tamadun mereka, akan tetap memiliki kepercayaan wujudnya Tuhan atau Yang Maha Berkuasa. Malah mengikut statistik populasi keberagamaan manusia di dunia ini, dapat dinilai hampir seluruh dunia ini manusia mempercayai akan kewujudan Tuhan. Menurut kajian ahli sosiologi Ariela Kesar dan Johan Navarro Rivera dalam A World of Atheism Global Demographic, di mana terdapat 450 hingga 500 juta ateis dan agnostik positif di seluruh dunia, yang mana jumlahnya adalah 7% daripada populasi dunia, dengan negara China mempunyai ateis paling banyak di dunia sekitar 200 juta ateis tegar. Majoriti dari ateis ini adalah dari golongan yang rebel kepada sikap orang agama dan rebel kepada sebahagian ajaran agama yang tidak masuk akal bagi mereka. Jika tolak dari jumlah populasi manusia di dunia ini, maka jelas orang yang percaya kepada Tuhan melebihi 90% berbanding dengan kumpulan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dalam Islam menjawab sikap dan perasaan kebertuhanan manusia kerana ia merupakan fitrah manusia, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat lain Allah berfirman yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Surah Al-A'raf ayat 172. Oleh kerana itulah tujuan utama manusia diciptakan, maka fitrah kebertuhanan itu sudah ditanam di dalam diri manusia. Umpamanya seperti seorang lelaki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Siapakah yang mengajar perasaan dan tarikan itu kepada manusia? Malah semua manusia memahami untuk merealisasikan perasaan cinta itu hendaklah mereka berkahwin. Lihat sahaja di dalam agama Hindu, Kristian, Yahudi, hatta agama-agama di pendalaman seperti orang asli juga turut memahami tuntutan untuk berkahwin. Siapakah yang mengajar untuk manusia memiliki perasaan itu? Itulah fitrah. Akan tetapi fitrah ini boleh dicemari dengan pengalaman trauma, pengaruh sekeliling sehingga menyebabkan ada manusia menyanggahi tabiat normal. Begitu juga dengan fitrah kebertuhanan. Ada manusia mencemarinya dengan perasaan emosi dan selalu berfikir supaya Tuhan itu hendaklah menuruti hawa nafsunya, lalu bersikap rebel dengan mengatakan Tuhan itu tidak wujud. Fitrah itu hendaklah dijernihkan dari sebarang anasir luar, kerana kemuncaknya kita akan menemui tuntutan agama yang selari dengan fitrah yang tulen, iaitu Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah.